Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ni kita nak tengok tajuk tingkatan 5. Okay, kita dah habis ulang kaji tajuk tingkatan 4. Okay, so kita nak tengok tajuk tingkatan 5. Okay, kalau ada pertanyaan boleh terus tanya. Okay, untuk tajuk bab 1 sampai bab 3, okay, cikgu dah masukkan dalam YouTube lah, so awak boleh tengok. So hari ni kita nak go through sedikit daripada buku teks. Okay, kalau ada apa-apa bahagian yang awak tak faham boleh terus tanya. Okay, untuk tingkatan 5 kita ada 7 bab. Okay, kita ada 7 bab sampai merancang pengendalian perniagaan. Okay, termasuklah yang awak buat kerja khusus tu. Itu pun termasuk dalam bab tingkatan 5. Okay, so kita tengok bab yang pertama. Okay, pengurusan sumber manusia. Okay, kalau sumber manusia ni kata kunci dia adalah untuk pekerja. Okay, so macam mana awak nak uruskan pekerja awak? Okay, so dalam bab ini, okay, apa yang awak perlu tahu adalah mengenai definisi. So definisi tu awak dapat dekat sinilah. Okay, satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Okay, yang kedua awak mesti tahu kepentingan pengurusan sumber manusia. Okay, ada 6 kepentingan kenapa kita perlu uruskan sumber manusia kita. Okay, yang ni peranan pengurusan sumber manusia. Yang ni cikgu minta awak hafal lah. Okay, ini cikgu minta awak hafal. Setiap peranan apa dia punya huraian untuk setiap peranan. Okay, ni ada ni 3, 6, 7, 8, 9. Ada 9 peranan pengurusan sumber manusia. Okay. Okay, dalam bab ini juga, okay, yang ni aplikasi, macam mana dia aplikasikan dalam perniagaan sebenar. Yang ni awak boleh baca je. Okay, aspek pengelolaan sumber manusia. Okay, yang ni macam mana kita nak mengelolakan sumber manusia tersebut. Okay, so ada, pertama kita ada penempatan pekerja dan fasiliti, standard prosedur operasi SOP, sistem penggajian, okay, hukuman dan penghargaan. Yang ni kita ada jenis-jenis kesalahan, ini selalu ditanya. Okay, penyelesaian masalah dan juga struktur organisasi. Okay, dalam bab ini juga ada apakah hukuman yang sesuai lah untuk pekerja yang berprestasi rendah. Okay. Ni dekat sini yang selalu pelajar terlupa adalah kepentingan struktur organisasi ni. Okey, kebolehkerjaan ni pun cikgu nak awak baca. Okey, kebolehkerjaan ni, okey, kebolehkerjaan ni, yang ni adalah kemahiran, okey, yang perlu ada. Kemahiran penyelesaian masalah, komunikasi. Okey, tetapi kemahiran kebolehkerjaan yang awak perlu ingat ni yang 4 ni. Kelayakan bersesuaian, berpengalaman, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan, berpengalaman dalam industri tertentu. Okey, yang ni kemahiran ada 5. Lagi satu tu keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Okey, yang ni cikgu minta awak bacalah dengan detail. Okey. Okay, yang ni struktur organisasi, ada beberapa jenis struktur organisasi. Yang paling banyak digunakan adalah secara berdasarkan fungsi. Okay, untuk menjawab soalan awak mesti tulis penuh. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okay, kita ada produk ni kalau dia ada banyak produk lah. Okay, kalau geografi ataupun wilayah ni kalau dia ada banyak kawasan. Okay, kita sesuai gunakan geografi ataupun wilayah. Okay, kalau pelanggan ni biasanya untuk perkhidmatan, okay, bagi perniagaan yang menawarkan perkhidmatan, contohnya macam bank. Okay, yang kelima berdasarkan metrik, yang ni adalah gabungan dua
struktur organisasi, okay? Mengikut fungsi dan juga mengikut produk. Okay, ini biasanya dia ada produk yang berlainan dan setiap satu tu dia ada jawatan untuk macam pengarah dia siapa, pengurus dia siapa untuk setiap projek ataupun setiap produk tersebut lah. Okay, dalam bab ini juga yang penting awak belajar sistem penggajian. So penggajian ada dua komponen utama, gaji dan juga faedah. Okay, gaji terbahagi kepada tiga, gaji asas, ini basic salary. Yang biasa kalau diiklankan, berapa gaji yang awak dapat, itu adalah gaji asas. Okay, upah ni dia punya kata kunci dia ada tempoh jam bekerja ataupun mengikut hari. Okay, kalau awak tak bekerja, awak tak akan dapat upah. Okay, yang ketiga kita ada allowance. Okay, allowance ni berdasarkan jawatan apa yang disandang lah. Okay. Okay, faedah ada pelbagai faedah. Yang wajib adalah KWSP dan juga Perkeso. Okay, yang lain tu adalah depends pada perniagaan. Yang mana yang dirasakan sesuai untuk diberi kepada pekerja. Okay, commission ni kata kunci dia adalah jualan. Okay, kalau biasanya dijual lebih banyak, dia akan dapat commission. Okay, manakala bonus ni berdasarkan prestasi perniagaan. Okay, bonus ni contoh perniagaan dapat untung lebih. So dia decide nak bagi bonus sebanyak RM1,000 kepada pekerja dia. Itu adalah bonus. Dia biasa diberi dalam jumlah yang lamsam lah. Okay, kemudian perubatan ni klinik panel, kemudahan cuti, yang tak ada apa-apa. Okay, so faktor penentu sistem penggajian ada 6, yang ni pun baca yang berkaitan dengan penggajian. Okay, itu adalah bab 1. Okay, dalam bab 2 awak belajar sumber fizikal dan juga sumber teknologi. Okay, dalam bab ini yang paling penting awak tahu macam mana nak menguruskan sumber fizikal dan juga sumber teknologi. Okay. Kenapa kita perlu uruskan sumber fizikal? Yang ni jawapan dia. Okay, kalau ditanya dalam soalan, apa tujuan kita uruskan sumber fizikal? Okay, untuk memastikan sumber dalam keadaan selamat, berfungsi dan boleh digunakan bagi memudahkan urusan penghasilan produk ataupun perkhidmatan. So ada 6 sumber fizikal, bangunan, kilang, peralatan mesin dan teknologi, bahan mentah, stok dan juga produk siap. Okay. Bahan mentah ni kita proses kita akan dapat stok. Okay, produk siap ni bahan mentah ni kita proses kita akan dapat produk siap. Okay, stok ni yang kita dapat memang dah siap. Okay, ni contoh-contoh bahan sumber fizikal lah. So prosedur mengurus sumber fizikal ni yang ni detailkan. Okay. Dia ada dua saja, dua cara mengurus sumber fizikal, dua cara mengurus sumber teknologi. So nak uruskan sumber fizikal, kita ada perlindungan insurans dan keselamatan. Yang kedua adalah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. So kenapa insurans tu penting? Okay, dapat melindungi perniagaan daripada risiko. Okay, contohnya macam kebakaran, kecurian, okay, ataupun apa-apa lain lah. Okay, manakala dalam perlindungan insurans dan keselamatan, ada perkataan dan keselamatan. So dan keselamatan ini adalah contoh dilengkapi dengan alat pemadam api, CCTV, alat penggera. Okay, semua pekerja tahu cara nak menggunakannya dengan betul. Okay, dan semua mesin memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Okay, yang ni cikgu pernah tengok satu soalan. Okay, dia minta awak cadangkan. Okay, macam mana dia nak menguruskan sumber fizikal dia dengan baik. Okay, so awak cakap perlindungan insurans dan keselamatan. Yang tu fakta adalah awak dapat 1 markah. So macam mana awak nak gunakan perlindungan insurans dan keselamatan? So awak perlu buat huraian. Kat situ markah dia banyak dan awak beri. Peniaga ataupun ada, kalau dalam soalan tu ada nama dia, encik apa, okay, perlu mengambil insurans kebakaran bagi melindungi perniagaan daripada risiko
kebakaran. Okey, untuk dapat satu markah. Okey, selain daripada itu, premis dilengkapi dengan alat pemadam api pun awak akan dapat markah. So dari segi insurans dan juga keselamatan, kedua-duanya awak kena huraikan. Okay, yang kedua, penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okay, yang ini berkaitan dengan sumber fizikal yang ada lah. Okay, tujuan dia untuk memastikan kelancaran produktiviti perniagaan. Okay, apa yang perniagaan boleh buat? Contohnya ada jadual pemeriksaan. Okay, ada kerja-kerja pembaikan. Okay, itu adalah apa yang peniaga ataupun organisasi boleh buat lah. Okay, dalam sumber teknologi, okay, ada 3 sumber teknologi. Okay, harta intelek ni merujuk kepada ni, lesen perisian, kemahiran dan pengalaman. Okay, yang ni awak perlu mahirkan. Prosedur mengurus sumber teknologi ada 2, patent dan juga hak cipta terpelihara. Okay, so apa dia patent? Okay, ini adalah institusi yang terlibat dalam mendaftarkan patent. Okay, ini adalah hak cipta terpelihara lah. Okay, apa yang dia buat, okay, kenapa perlu dilindungi, itu awak kena mahirkan. Okay, yang ni macam mana diaplikasikan teori yang dia ajar tadi tu ke dalam perniagaan yang sebenar. Ini awak boleh baca lah. Okay, kalau awak baca ni awak akan ada idea macam mana nak jawab soalan nanti. Okay, itu adalah sumber fizikal dan juga sumber teknologi. So bab yang ketiga adalah sumber pembiayaan perniagaan. Okay. Okay, dalam bab ini awak perlu tahu ada 2 sumber pembiayaan perniagaan. Yang pertama kita ada sumber dalaman, okay, yang kedua kita ada sumber luaran. Okay, sumber dalaman terdiri daripada simpanan peribadi. Ini maksudnya peniaga disimpan duit dalam bank. Okay, apa yang peniaga dapat untuk memulakan perniagaan adalah berdasarkan berapa yang dia simpan. So apa kelebihan dia? Dia tak perlu pinjam, dia tak perlu cagaran, dia tak perlu faedah, dia tak perlu bayar faedah, tetapi keburukan dia apa? Dia punya modal dia terhad lah setakat apa yang dia simpan. Okay, modal dia terhad, dia tak dapat nak besarkan nilai dia dalam tempoh masa yang sedekat. Tu samalah untuk modal daripada keuntungan pun sama. Apa yang dimasukkan daripada modal daripada keuntungan, okay, let's say pemilik tadi keuntungan dia pergi melabur. So dia dapat untung daripada pelaburan ASB, dia gunakan untuk memulakan perniagaan pun sama, modal dia terhad, sama dengan simpanan peribadi. Okay, untuk pembiayaan luaran ada 2 jenis sumber. Okay, pertama daripada agensi kerajaan, yang kedua daripada bank. Okay, kalau yang nombor 1 tu modal permulaan, yang tu kalau kita pinjam daripada bank. Okay, sewa beli dia macam kereta. Awak sewa kereta tersebut, di akhir tempoh tujuan dia awak nak beli kereta tersebut. Okay, selagi awak tak habis bayar sewa, awak tak dapat beli kereta tersebut. Okay, contoh dia macam ni. Awak beli kereta Pro 2. Okay, Pro 2. Okay, kereta ni harga dia contoh 45,000. Okay, ni awak nak beli harga dengan 45,000. Awak tak ada duit nak bayar cash. So awak pinjam daripada Maybank. Okay, awak pinjam daripada Maybank. Maybank dia takkan bagi pinjaman 40,000. Maybank pun satu bentuk perniagaan. Dia nak dapat keuntungan. So Maybank kira total campur faedah sebanyak 60,000. Okay. So apa yang situasi yang berlaku sewa beli ni, Maybank dia akan bayar cash kepada Pro 2 sebanyak 45,000. So sekarang ni awak berhutang dengan Maybank sebanyak 60,000. Okay, 45 tambah 15 adalah faedah lah. Okay, so apabila awak bayar tiap-tiap bulan, okay, itu yang kita panggil sebagai sewa. Okay, selagi awak tak habis bayar, itu kereta itu adalah milik Maybank.
Okay, tetapi di akhir tempoh let's say selama 7 tahun. Okay, dalam tempoh 7 tahun tersebut awak dah lunaskan semua pinjaman awak 60,000, barulah hak milik kereta tu akan berpindah kepada awak. Itu yang kita panggil sebagai sewa beli. Okay, sebab itu kalau pinjaman sewa beli ni awak tak habis bayar, okay, awak tak bayar, yang akan cari awak, yang akan tarik kereta awak adalah bank. Okay, Pro2 dia takkan cari awak lagi sebab hutang awak dengan Pro2 dah jelas. Okay, awak dah, Maybank dah tunaikan hutang awak kepada Pro2. Okay, dia berbeza dengan pajakan. Okay, pajakan ni contoh awak nak beli jentera. Okay, jentera ni harga dia 100,000. Okay, awak nak beli, awak memang tak ada duit. So awak menggunakan kaedah pajakan. So ada syarikat pajakan, okay, syarikat pajakan ataupun bank yang akan beli jentera ini. Okay, so awak peniaga, awak akan sewa daripada bank. Okay, contoh kontrak selama 10 tahun. Okay, so selepas 10 tahun, jentera tersebut tak akan jadi hak milik awak, tetapi hak milik syarikat pajakan tadi itulah. Okay, awak hanya menyewa sahaja setiap bulan. Okay, apa kelebihan dia? Teknologi ni biasanya berubah. So lagi 10 tahun awak boleh let go je. Awak boleh buat satu agreement baru untuk beli aset yang baru. Okay, untuk sewa aset yang baru. Okay. Tapi keburukan dia awak tak dapatlah hak milik terhadap jentera tersebut. Okey, yang keempat, pemfakturan. Okey, pemfakturan ni kata kunci dia adalah invoice. Okey, invoice. Okey, yang ni cikgu nak lukis ke atas ni. Okey, kata kunci dia adalah invoice. Okey, pemfakturan dia berlaku macam ni. Okey, yang ni A, okey, yang ni B, yang ni syarikat pemfakturan. Ni syarikat pemfakturan. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Okey, A berhutang dengan B nilai dia 1,000. Okey, A berhutang dengan B nilai dia 1,000. Okey, A bersetuju nak bayar dalam tempoh 3 bulan. Okey, B pun bersetuju nak terima dalam tempoh 3 bulan. Okey, pada bulan pertama, B ni dia kekurangan duit. Okey, dia kekurangan duit, dia memerlukan tunai dalam waktu segera. So dia perlukan 1,000 tu dalam waktu segera. So apa yang dia buat, dia jual invoice A ni kepada syarikat pemfakturan, okay, dengan harga diskaun. Okay, dia ada kata kunci dengan harga diskaun. Contoh tadi invoice dia nilai dia 1,000, dijual dekat syarikat pemfakturan dengan harga RM800. Okay, so syarikat pemfakturan akan bayar RM800 dekat syarikat B secara tunai. So B dah dapat duit tunai dia. Okay, sekarang ni invoice tadi yang dijual kepada syarikat pemfakturan, so sekarang ni A yang berhutang dengan syarikat pemfakturan dengan nilai 1,000 ikut nilai invoice, tetapi B ni jual tadi dengan harga 800 sebab 200 tu adalah keuntungan kepada syarikat pemfakturan tadilah. Okey? Boleh tak? Boleh? Boleh. Okey, yang kelima share. Share ni terbitan saham. Okay, untuk syarikat Sdn Berhad, syarikat awam berhad, kalau dia nak kumpul modal, dia boleh terbitkan saham. Okey, overdraft. Overdraft kata kunci dia adalah akaun semasa, okey, ataupun cek. Okey, apa yang berlaku? Contoh, macam awak akaun simpanan biasa. So overdraft ni, contoh dia akaun semasa dia, dalam akaun ada 10,000. Okey? Dia keluarkan cek bernilai 15,000. Okey, lebih daripada jumlah yang ada dalam akaun semasa. So 5,000 ini kita panggil sebagai overdraft ataupun pinjaman jangka pendek ataupun kelebihan yang diberikan kepada pemegang akaun semasa. Okey, yang
5, 6, 7 pinjaman gadaian ataupun arhanu. Okay, gadaian ataupun arhanu ni maksud dia kita ada barang berharga. Contoh kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada emas. So gadaian ni berlaku apabila kita perlukan duit dalam tempoh masa terdekat. Okay, apa yang kita buat? Kita gadaikan aset kita tu dekat pusat gadaian ataupun arhanu tadi. Okay, kita letak emas. Emas tersebut nilai dia contoh RM50,000. So kita akan dapat RM50,000 dalam masa dalam tunai lah. So kontrak gadaian tersebut let's say dalam tempoh 3 bulan. So dalam tempoh 3 bulan kita perlu melunaskan RM50,000 tadi. Okay, jika gagal emas tadi akan tergadai lah. Syarikat tadi, arhanu tadi akan ambil. Okay, disebabkan kita tak mampu untuk membayar nilai yang kita pinjam tadi. Okay, agensi kerajaan ada 3 jenis sumber pembiayaan. Yang pertama dia bagi bantuan modal. Ni maksudnya dia bagi duit lah. Okay, yang kedua jaminan kredit. Jaminan kredit ni dia sebagai garanti. Okay, garanti yang awak boleh pinjam duit dekat bank. Bank ni sebagai backup awak, guarantor awak. Okay, yang ketiga geran penyelidikan dan pembangunan. Okay, geran ni maksudnya macam dana lah. Okay, UTM bersetuju memberikan geran penyelidikan berkaitan dengan teknologi menggunakan nenas, let's say. Okay, so dia dapat macam peruntukan, sumbangan, geran daripada pihak kerajaan untuk bantu dia jalankan projek tersebut. Okay, itu adalah sumber pembiayaan dalam perniagaan. Okay, yang ni memang awak perlu baca dia punya detail, tetapi cikgu nak awak faham konsep dia macam mana. Okay, kalau dalam kertas 1 dia keluar, awak boleh tahu. Bila dia cakap pasal pajakan je, okay, awak tahu pajakan tu sewa sampai bila-bila. Okay, kalau sewa beli tu akhirnya baru jadi hak milik. Okay, kalau pemfakturan dia ada invoice. So cikgu nak awak faham konsep setiap satu tu. Okay, kalau huraian dia ni awak boleh baca, dan kalau tak ingat at least awak tahu apa yang berlaku dalam jenis tersebut. Okay. Okay, yang ni awak boleh baca yang tadi yang cikgu terangkan. So ini adalah antara agensi yang terlibat, MARA, Tekun. So awak tengok dekat sini MARA ni untuk apa? Kata kunci dia untuk Bumi Putra. Okay, manakala Tekun ni awak tengok dia ada untuk bekas tentera. Okay, dia punya nilai dia 500 hingga 50,000. Dia ada apa lagi? Konsep pinjaman asas simpanan. So yang tu kata-kata kunci tu awak kena tahulah. Okay, CGC yang ni sebagai guarantor. Okay, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. Okay, dia sebagai penjamin lah. Okay, Agrobank yang ni berkaitan dengan pertanian. Okay, ni MOSTI. Okay, geran berkaitan dalam bidang sains dan teknologi. Okay, yang ni awak boleh baca kelebihan keburukan tadi cikgu dah beritahu. Okay, yang ni yang lagi penting, antara yang terpenting yang ni lah. Kelebihan, kekuatan, kelemahan. Okay, so yang ni awak perlu detail lah baca sikit. Okay, yang ni cikgu tengok macam soalan percubaan ni kot. Macam banyak kali keluar, prosedur mendapatkan sumber pembiayaan. Okay, so yang pertama sediakan rancangan perniagaan, dapatkan khidmat nasihat, buat permohonan, pembiayaan diluluskan. Okay, ada 4 prosedur lah. Yang ni secara detail dia lah kalau daripada Agrobank, kalau daripada MARA. Ini contoh-contoh dia. Awak boleh tengok. Ini daripada MARA. Okay, dokumen yang diperlukan pun lately ni banyak ditanya. So awak perlu peka sikit lah. Apa dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman. Okay, itu saja bab 3. Setakat ini ada apa nak tanya tak? Sebelum kita pergi bab 4. Okay, penyata kewangan perniagaan. Ada apa nak tanya tak? Setakat ni tak ada lagi. Boleh Okay.
Okey, penyata kewangan perniagaan. Okey, yang ni dalam bab ni awak kena tahu butiran. Okey, yang ni yang dalam kelas kita kira sama-sama macam mana nak dapatkan jumlah aset. Ingat lagi tak? Macam mana dapatkan untung bersih. Okey, yang ni dia tak akan minta awak untuk bina satu penyata kewangan, tapi dia akan beri dan awak perlu tahu setiap butiran. Okey, so dalam penyata kewangan ni ada 3. Penyata pendapatan, penyata aliran tunai dan juga kunci kira-kira. Okey, penyata pendapatan ni kita panggil juga sebagai akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi. So dalam penyata pendapatan tu ada akaun perdagangan dan juga ada akaun untung rugi. So dalam akaun perdagangan kita nak cari untung kasar, manakala dalam untung rugi, akaun untung rugi kita nak cari untung bersih. Okay? Dalam kunci kira-kira sekarang ni kita panggil sebagai penyata kedudukan keuangan. Okay, penyata kedudukan keuangan. So dalam kunci kira-kira tu kita nak tahu berapa nilai aset kita, berapa harta kita, berapa kita punya hutang, liability kita, dan juga berapa hutang kepada pemilik, iaitu equity pemilik. Okay, penyata aliran tunai, kalau awak ingat lagi 3 ni memang awak buat dalam penyata kewangan awak lah masa awak buat rancangan perniagaan. So penyata aliran tunai ini adalah menunjukkan aliran duit tunai keluar dan masuk. So berapa banyak duit tunai yang awak ada untuk membayar hutang lah, untuk membayar hutang jangka masa pendek ataupun liability semasa awak. Okay, aliran tunai tu kita mula dengan pendapatan awak, perolehan, tolakkan dengan perbelanjaan. Okay, so ini adalah butiran dalam penyata kewangan. Okay, awak tengok penyata pendapatan, kita mulakan dengan jualan, tolakkan dengan pulangan jualan, awak akan dapat jualan bersih dekat sini. Ya, awak akan dapat nilai kat sini. Jualan tolak pulangan jualan, awak akan dapat jualan bersih. So pulangan jualan dia akan mengurangkan nilai jualan. Apa maksud pulangan jualan? Contoh awak jual barang. Okay, barang tersebut rosak. So customer pulangkan, awak dah rekodkan jualan let's say RM10. Customer pulangkan barang RM2. So jualan bersih yang awak ada adalah RM8. Itu maksud jualan tolak pulangan jualan lah. Okay, so seterusnya kita akan cari kos jualan. So macam mana nak cari kos jualan? Inventory awal. Okay, inventory awal ni adalah awak mula masuk perniagaan, berapa jumlah inventory yang ada, itu kita panggil sebagai inventory awal. So inventory awal, kita nak tengok berapa jumlah inventory. Daripada inventory awal kita akan tambahkan dengan belian sepanjang tahun. So belian pun sama, dia akan ada pulangan belian. So tolakkan dengan pulangan belian, tambah lagi belanja-belanja belian. Okay, ataupun belanja-belanja belian lah, contoh angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian ataupun duty import. Okay, yang ni awak ingat kereta, awak ingat kereta Audi. Okay, kereta Audi ada apa? Angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian. Dia ada 4 perkara tu saja. Okay, angkutan masuk tu adalah charge pengangkutan. Kita beli barang, stok masuk dalam perniagaan, kita panggil sebagai angkutan masuk. So cost charge delivery untuk barang tersebut, okay, perniagaan yang kena tanggung kita panggil sebagai angkutan masuk lah. So dia akan menambahkan nilai belian. Tadi asalnya belian tu let's say awak beli belian tu harga RM10. Charge pengangkutan RM5. So daripada delivery charge, daripada RM10 harga asal belian dah jadi RM15. So belanja-belanja belian ni dia akan menambahkan nilai belian. Sebab itu kita kena tambah. Okay, inventory awal tadi awak tambahkan dengan semua belanja-belanja belian ataupun kita panggil sebagai kos belian, belian, tolak pulangan belian, tambah belanja belian, dapat kos belian. Okay, awak akan dapat kos barang untuk dijual. Ini jumlah kos barang untuk dijual. Okay, awak perlu tolakkan dengan inventory akhir.
Okay, maksudnya baru awak dapat berapa nilai sebenar yang awak telah jual. Okay, inventory akhir ni pada akhir tempoh perakaunan nanti awak kira berapa jumlah inventory awak yang tinggal. Okay, baru awak akan dapat kos jualan lah. So jualan tolakkan dengan kos jualan, awak akan dapat untung kasar. Kalau jualan awak melebihi daripada kos jualan, awak akan dapat untung kasar. So sampai untung kasar sini, ini adalah akaun perdagangan. Okay, atas ni adalah akaun perdagangan. Okay, bawah ini adalah akaun untung rugi. So untung kasar tambahkan dengan semua hasil, tolakkan dengan semua belanja, awak akan dapat untung bersih. Okay, biasanya awak punya item tak sebanyak orang yang belajar akaun. Okay, pelajar kelas akaun, dia ada banyak nilai dekat bawah ni yang awak tak pernah dengar pun. Okay, kalau untuk pelajar perniagaan, dia punya term adalah simple lah, macam gaji, insurans, sewa, commission, faedah, itu saja. Okay, so yang ni awak perlu antara yang item-item mungkin yang dia akan ditanya, jualan bersih, okay, dia akan tanya untung kasar, untung bersih. Okay, so ni mungkin dia minta awak cari nilai ataupun apakah X. Apakah X? Macam mana nak dapat nilai X? Okay, yang ni detail daripada apa yang cikgu terangkan dekat atas tadi lah, so awak boleh baca. Okay, ini adalah kunci kira-kira. Okay, kunci kira-kira ataupun penyata kedudukan keuangan. So dalam penyata kedudukan keuangan, dia nak awak terangkan penyata kedudukan keuangan tu menunjukkan kedudukan aset dan juga hutang perniagaan. Okay, aset tu adalah harta, okay, liability tu adalah hutang perniagaan kepada pihak luar, manakala equity pemilik tu adalah hutang perniagaan kepada pemilik. Okay, so dalam kunci kira-kira terdiri daripada aset bukan semasa dan juga aset semasa. Okay, aset bukan semasa ni tempoh dia lebih daripada 1 tahun. Okay, manakala aset semasa kurang daripada 1 tahun. Yang ni tahap kecairan dia, kecairan rendah, yang ni kecairan dia tinggi. Cairan dia tinggi. Apa maksud kecairan? Kecairan tu adalah mudah untuk ditukar dalam bentuk tunai. Okay, contoh kenderaan. Awak memang kata awak boleh jual kenderaan, tetapi sukar untuk awak dapatkan tunai dalam tempoh masa terdekat. Okay, contoh tak ada duit nak pergi beli kat kantin. Okay, tak apalah, saya pergi jual lah kereta mak saya. Okay, adakah bersesuaian dengan situasi tersebut? So dalam perniagaan pun sama. So dia sukar untuk ditukarkan dalam bentuk tunai. Memang boleh tukar tetapi sukar. Sebab itu kita panggil kecairan dia rendah. Manakala aset semasa ni kecairan dia tinggi. Inventory ni adalah stok. Okay, bila awak jual stok, awak akan dapat duit. Okay, akaun belum terima ataupun penghutang. Yang ni adalah orang hutang dengan kita. Itu adalah aset kita. Selagi dia tak bayar hutang, itu kita pegang dia punya hutang tersebut lah. So apabila dia bayar, kita akan terus dapat duit tunai. Okay, tunai tu tunai duit lah. Okay, equity pemilik terdiri daripada modal awal. Masa kita nak mula buka perniagaan, kita ada modal awal. Okay, kita tambahkan dengan untung bersih, berapa jumlah untung pada tahun semasa. So kalau perniagaan tu maju, pemilik yang akan dapat untung bersih tu makin banyak. Okay. Tetapi kalau pemilik membuat ambilan, contoh ambilan ni adalah sesuatu yang diambil oleh pemilik, tujuan dia bukan untuk perniagaan. Okay, contoh kalau pemilik ambil barang niaga untuk tujuan promosi, promosi tu nak memajukan perniagaan, so itu kita akan masuk sebagai belanja promosi. Tetapi pemilik mengambil wang tunai sebanyak RM200 untuk majlis hari jadi anaknya. Okay, tak ada kaitan langsung dengan perniagaan, yang tu kita kena rekodkan sebagai ambilan. Okay, sebab kalau dalam prinsip perakaunan, pemilik dengan perniagaan adalah dua entiti yang berbeza. Kita ada prinsip entiti berasingan. Okay, so ambilan ini akan mengurangkan modal pemilik tadilah. So kita akan dapat modal akhir. Okay, so liability pun sama, ada dua. Liability semasa dan juga liability bukan semasa.
So liability bukan semasa, tempoh dia lebih daripada 1 tahun. Hutang, liability ni adalah hutang kita kepada pihak luar. So liability bukan semasa, tempoh dia melebihi daripada 1 tahun. Contoh kita pinjam daripada bank. Biasanya kita buat pinjaman bank untuk tempoh 7 tahun, 10 tahun. So lebih daripada 1 tahun kita akan rekodkan dia sebagai liability bukan semasa. Manakala liability semasa adalah hutang kita kepada pihak luar tetapi tempohnya adalah kurang daripada setahun. Okay? Contohnya macam akaun belum bayar lah ataupun pemihutang. Kita beli barang secara kredit. So dalam tempoh, biasanya tempoh dia tak lebih 3 bulan. So kita kena langsaikan hutang kita sebelum tempoh 3 bulan. So dalam penyata kedudukan kewangan, nilai aset mesti sama dengan nilai liability tambah equity pemilik. Okay, ni adalah persamaan perakaunan lah. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. So nilai dia mesti sama. Kalau tak sama awak buat salah. Okay, itu adalah penyata kedudukan keuangan. So ini adalah dia punya huraian dia lah, awak boleh tengok. Okay, yang ketiga kita ada penyata aliran tunai. Okay, penyata aliran tunai ni cara nak baca dia adalah begini, ke bawah. Okay, baca ikut bulan. Okay, baki BB ini merujuk kepada baki tunai pada awal bulan. Okay, contoh pada bulan Januari baki dia adalah sebanyak 100,000. So itu adalah baki tunai yang ada. Okay, dia akan okay, baki tunai. Lepas tu kolom yang kedua ini adalah penerimaan. Okay, apa yang perniagaan dapat pada bulan Januari. Okay, semua berkaitan dengan tunai, awak akan masuk penyata aliran tunai. Kalau awak jual tetapi secara kredit ataupun awak jual dengan hutang, awak tak perlu masukkan dalam penyata aliran tunai walaupun itu adalah jualan. Okay, sebab penyata aliran tunai ni kita nak tengok berapa banyak duit tunai yang kita boleh gunakan untuk membayar liability semasa, hutang jangka masa pendek. Okay, so jumlah penerimaan awak akan jumlahkan dekat sini. Okay, lepas tu ini kolom yang ketiga ni adalah pembayaran. Senaraikan apa yang perlu awak bayar dalam bulan tersebut. Okay, awak akan dapat jumlah pembayaran. Okay, lebihan dan kurangan awak akan dapat penerimaan tolakkan dengan pembayaran. Okay, ini penerimaan tolak pembayaran. Okay, awak akan dapat lebihan ataupun kurangan. Kalau awak terima lebih, awak bayar kurang, awak akan dapat lebihan lah. Tetapi kalau awak terima sikit, awak bayar banyak, awak akan dapat kurangan. Okay, baki HB, awak akan dapat baki BB tolakkan dengan tambah lebihan ataupun tolakkan dengan kurangan. Okay, awak akan dapat baki HB. So baki HB ini awak akan bawa ke bulan hadapan sebagai baki BB. Okay, proses itu akan berlangsung setiap bulan. Dia akan berturutan lah. So awak nak dapat baki HB ni, baki BB ni 100,000, tadi dia dapat kurangan kan? 100,000 tolakkan dengan 13520, awak dapat 86,480. Okay, so 86,480, contoh sini tadi dia dapat lebihan. Tambah 7,500, awak akan dapat baki HB 93,980. Begitulah seterusnya sampai 12 bulan. Biasanya penyertaan aliran tunai ni kita buat dalam tempoh 12 bulan. Ini penerangan tadilah yang cikgu terangkan tadi. Okay. Okay. Selain itu, dalam bab ini juga awak perlu tahu ada 2 jenis kos. Okay, awak belajar TTM, awak tahu ada 2 jenis kos. Yang pertama kita ada kos tetap. Kos tetap tidak berubah mengikut perubahan tingkat pengeluaran. Manakala kos berubah, dia berubah mengikut jumlah keluaran. Okay, kalau kos tetap ni, awak keluarkan ke, awak tak keluarkan barang ke, awak perlu membayarnya. Contohnya macam sewa, insurans, gaji pekerja. Okay,
gaji pekerja pentadbiran. Kalau kos berubah ini, kalau awak keluarkan barang, lagi banyak awak keluarkan, lagi banyak awak kena bayar. Okay, contohnya macam kos bahan mentah, kos buruh langsung. Okay, itu kos-kos yang terlibat lah. Ada dua jenis kos berubah dan juga kos tetap. Okay, siapa yang berkepentingan terhadap penyata kewangan? Yang pertama adalah pemilik ataupun pemegang saham. Okay, dia nak tahu untung macam mana duit yang dilaburkan tu untung ke tidak. Okay. Pelabur ni adalah orang yang baru nak melabur dalam perniagaan. So itu kita panggil sebagai pelabur. Lepas dia dah melabur, dia adalah pemegang saham ataupun pemilik. So pelabur dia akan tengok dulu penyata kewangan, dia yakin ke tak nak melabur dalam perniagaan tersebut. Okay, pihak pengurusan, yang ini adalah manajemen yang menguruskan perniagaan. Okay, so dia daripada penyata kewangan, dia boleh rancang, dia boleh membuat pertimbangan, okay, dia boleh agihkan sumber dengan berkesan. Okay, seterusnya kita ada institusi kewangan. So sebelum awak nak pinjam duit daripada bank akan tengok penyata kewangan awak lah. Sebab itu dalam rancangan kewangan termasuk penyata kewangan. So dalam rancangan kewangan tersebut awak perlu nilai yang positif lah supaya bank yakin yang awak mampu untuk membayar hutang tersebut. Okay, yang terakhir adalah pembekal. Pembekal ni adalah vendor. Okay, so vendor ni biasanya kalau kita berniaga, kita tak akan bayar semua dengan cash. Kita akan minta hutang lah ataupun kredit, ansuran pembayaran. So pembekal ni dia akan tengok dulu kita punya penyata kewangan sama ada dia yakin tak nak beri hutang. Kalau dia beri hutang, let's say awak tak dapat bayar, okay, dia yang akan menanggung kerugian. Okay, itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam yang mempunyai kepentingan dalam penyata kewangan. Okay, seterusnya dalam bab ini kita belajar analisis penyata kewangan. So dalam penyata pendapatan, okay, usahawan boleh mengukur prestasi yang dia awak baca, okay, meningkatkan jumlah keuntungan dalam kira-kira apa yang dia boleh buat. So ini awak baca je lah. Okay, so dalam bab ini juga awak belajar TPM. So cikgu harap awak ingat lagi macam mana nak membaca titik pulang modal ini. So titik pulang modal ini kita ada dua garis yang bertemu iaitu jumlah kos dan juga jumlah hasil. Bertemu dekat titik ini kita panggil sebagai titik pulang modal. Okay, awak tengok jumlah kos dia tak akan bermula daripada kosong. Dia akan bermula daripada jumlah kos tetap. Maksudnya kalau dikeluarkan kosong barang, let's say dia kena bayar kos sebanyak RM5. Kosong barang dia tetap kena bayar kos tetap dia sebanyak RM5. Okay, kalau dia keluar 3 barang, okay, awak tengok kos dia akan jadi RM8. Okay. RM5 kos tetap, RM3 kos berubah. Kalau dia keluarkan 7 barang, okay, kos dia akan naik banyak ni jugalah. Okay, contohlah sini 10. Okay, lagi banyak dia keluar, lagi banyak kos berubah yang perlu dia bayar. Okay, manakala jumlah hasil dia akan bermula daripada kosong. Kosong dia jual, kosonglah hasilnya. Okay, 3 dia jual, hasil dia sebanyak RM3. Maksudnya dalam rugilah. Kos dia RM5, kos dia RM8, dia baru dapat jualan RM3. Okay, dia jual 7, dia punya hasil dia sebanyak baru RM7. Okay, so daripada titik pulang modal ini, daripada titik ini, kalau dia keluarkan dan dia jual kurang daripada titik pulang modal, dia akan dapat kerugian. So titik pulang modal ni adalah satu titik di mana dia perlu jual dan keluarkan melebihi nilai tersebut. Okay, barulah dia dapat keuntungan. Okay, so rumus titik pulang modal kalau sesiapa yang lupa, okay, TPM sama dengan kos tetap bahagi harga tolak kos berubah seunit. Okay, ini adalah formula TPM. Okay, dan nilai ini awak akan dapat dalam unit. Kalau dia minta TPM harga, dia nak nilai ringgit.
So sama dengan TPM unit darabkan dengan harga. So awak akan dapat nilai TPM dalam harga. Okay, itu adalah formula dia. So untuk soalan ni awak selesaikan dulu yang dekat bawah, baru awak bahagikan dengan kos tetap. Okay, biasanya kalau dalam soalan kos tetap tu nilai dia besar. Kos berubah seunit nilai dia kecil. Okay, dan biasanya kos berubah seunit tu lebih kecil daripada harga. Okay, so awak tengok dalam soalan sama ada dia bagi kos berubah tu adalah kos berubah semua ataupun seunit. Kalau dia bagi semua, awak bahagikanlah dengan unit yang ada. Okay, harga tersebut, kos berubah seunit mesti kecil daripada harga. Jawapan dekat situ tak boleh jadi negatif. Mesti jawapan dia positif. Kalau negatif maksudnya awak ada salah kira. Okay? Okay, dah ke belum? Dah ke belum? Faham ke tak? Boleh tak? Setakat ni boleh faham tak? Boleh sikit. Boleh sikit? Boleh. Okey, awak tengok nisbah tu. Okey, nisbah tu cikgu tahu dia ada banyak. Okey, cikgu saya tak boleh hafal semuanya. Okey, so awak hafal yang selalu keluar. Okey, biasanya dia akan tanya nisbah semasa. Yang dia rajin tanya adalah nisbah semasa. Okey, pusing ganti stok. Yang dia selalu tanyalah nisbah semasa, pusing ganti stok, margin untung. Okay, itu antara yang awak boleh ingatlah, dan mungkinlah tahun ni nisbah ni dia akan keluar. Okay, so yang ni awak memang kena tahu betul-betul lah. So nisbah asas ni ada 3. Okay, yang pertama kita tengok nisbah untung. So daripada nisbah untung ni macam mana awak nak kira? Pertama kita ada peratusan margin untung kasar. Okay, so untung kasar cara nak kira dia, untung kasar bahagi dengan jualan bersih darab 100. Okay, awak akan dapat nilai dekat situ 83.4%. Maksud 83.4% ini setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperolehi adalah 83.4 sen. RM1 awak jual, 83.4 dia adalah untung. So lagi tinggi dia punya peratusan margin untung kasar, lagi baguslah. Okay, awak tengok sudut aktiviti ni, syarikat B ni, cuba awak kira margin untung kasar dia. Untung kasar dia 173, 247 bahagikan dengan jualan bersih dia 167, 320 darab 100. Okay, kirakan dapat berapa? Awak dapat RM103.54. Okay, maksudnya setiap RM1 jualan bersih, untung kasar dia RM1.03. Okay, baguslah. Lagi tinggi dia lagi bagus. Okay, kalau dia suruh compare antara syarikat A dengan syarikat B, yang mana margin untung kasar dia lebih tinggi, lebih bagus, awak akan cakap margin syarikat B. Kenapa? Sebab dia punya margin adalah lebih tinggi berbanding dengan syarikat A. Syarikat A setiap RM1, untung kasar dia 83.4 sen. Manakala syarikat B RM1 dia jual, dia dapat untung RM1.03 macam tu. Okay, margin untung bersih, tadi kalau untung kasar bahagi dengan jualan bersih. Kalau margin untung bersih bahagikan dengan jualan bersih. Ini adalah dia punya formula. Okay, so biasanya untung bersih ni dia akan lebih sedikit. Okay, contoh kat sini setiap RM1 jualan bersih, untung bersih dia 53 sen. Okay, asal dia tadi untung kasar setiap RM1 dia jual dia dapat untung 83 sen.
Okey. Untung bersih dia dah jadi 53 sen. Okey, kat sini menunjukkan kecekapan pengurusan operasi dia lah. Okey, maksudnya daripada untung kasar tu berapa yang digunakan untuk membayar belanja. Okay, awak tengok syarikat B. Untung bersih dia 73247 bahagikan dengan 167320 darab 100. Okey, awak dapat syarikat B untung bersih dia 43.77%. Okey. Setiap RM1 daripada syarikat B, untung bersih dia 43 sen. Okey, manakala syarikat A setiap RM1 jualan dia punya untung 53 sen. So antara A dengan B mana lebih bagus? Syarikat A lebih cekap menguruskan operasi perniagaan dia lah. Okay, sebab dia dapat jana lebih banyak untung bersih berbanding dengan syarikat B. Okay, yang ketiga kita ada peratus untung tokokan. Tokokan ni maksud dia berapa daripada kos kita nak dapat untung. Okay. Ini menunjukkan keberkesanan perniagaan mengawal harga jualan dan juga kos untuk memaksimumkan keuntungan. Okay, contoh syarikat A, formula dia untung kasar bahagikan dengan kos jualan darab 125%. Okay, so harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 25% daripada kosnya. Okay, let's say kosnya RM1. Okay. So contoh harga kos dia RM RM1. Dia jual dengan RM RM1.25. So 25 sen ni adalah dia punya keuntungan. Dia tokok daripada jumlah kos sebanyak 25%. Okay, yang keempat kita ada peratusan pulangan atas modal. Okay, yang ni untung bersih bahagikan dengan modal awal. Maksud dia setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih dia adalah sebanyak 22.46 sen. So lagi tinggi peratusan pulangan atas modal, lagi baguslah syarikat tersebut. Okay, menunjukkan pelaburan dia lebih baik. Okay. Yang kedua kita ada analisis nisbah kecairan. Okay, yang ni yang awak kena hafal lah. Nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagikan dengan liability semasa. Okay, awak dapat nilai tersebut, maksud dia setiap RM1 liability, aset mempunyai nilai sebanyak RM12 untuk menjelaskannya. Okay, baguslah maksudnya daripada RM12 aset tu, RM1 dia boleh bayar liability. Okay. Okay, yang ketiga kita ada nisbah kecekapan. So nisbah kecekapan terbahagi kepada dua, pusing ganti stok dengan juga pusing ganti aset. Okay, so pusing ganti stok, awak cara nak kira kos jualan bahagikan dengan stok purata. Okay, nak dapatkan stok purata, stok awal tambahkan dengan stok akhir bahagi 2. Okay, kalau dia minta awak kira, semua maklumat akan diberikan. Okay. So 2.49 ni maksudnya kadar pusing ganti stok menunjukkan perniagaan telah menggantikan ataupun membeli stok baru sebanyak 2.49 kali dalam satu tempoh perakaunan. Okay, maksudnya dalam tempoh perakaunan 12 bulan dia telah beli stok sebanyak 2.49 kali, 2.5 kali. So lagi banyak, lagi tinggi dia kadar pusing ganti stok, maksudnya perniagaan tersebut lebih baik lah. Okay, stok dia laku, so setiap tahun dia akan beli macam tu. Okay, itu adalah kadar pusing ganti stok. Okay, yang kedua adalah kadar pusing ganti aset. Okay, kalau formula dia jualan bersih bahagikan dengan jumlah aset. Okay, kadar pusing ganti aset menunjukkan perniagaan telah menunjukkan kecekapan dalam menguruskan aset sebanyak 0.79 kali dalam satu tempoh perakaunan. Okay. Okay, ini justifikasi lah. Kadang-kadang dia beri jadual begini, dia minta awak
justifikan benda tu. Mana yang lebih baik? Awak tak perlu kira. Okay, yang mana lebih baik? Okay, nisbah semasa awak tengok 2015 1.97, 2016 2.05. Okay, so yang mana lebih baik? Okay, 2016. Macam itulah awak kena dia boleh sama ada syarikat yang sama, tahun yang berbeza ataupun syarikat yang berbeza. Okay? Nak boleh baca. Okay, ini ada contoh awak boleh siapkan. Boleh buatlah. Ini contoh pengiraan. Okey, itu sahaja bab 4. Ada apa-apa nak tanya?